gaji, nak naik gaji. Bang. Ya. Bang, saya ada dengar rumours. Hah? Rumah apa, Saya Pak? rasa macam Janganlah. Bos nak naikkan gaji kita, bang. Wow. Bang, okey, kalau katakan gaji kita best. 10,000. Wow. Abang nak beli kereta apa? Pak, aku nak beli kereta yang banyak seat, Pak. Okey. Macam Estima. Boleh naik ramai? Boleh naik ramai. Boleh bawa. Semua aku boleh bawa, Pak. Anak, bini, mentua semua boleh bawa? Yes, Pak. Tapi, bang, apa dia, Pak? MPV ni bawa tak sedap, bang. Kita bawa ni dah macam driver. Yang lain tu duduk sedap. Kita ni yang penat bawa. Dia tak ada driving sense kalau kita bawa MPV ni kan. Betul juga, Pak. Penat aku duduk kat depan, tunggu macam tu. Kalau abang nak 7 seater juga, apa kata SUV? SUV apa yang sedapnya, Pak? Yang 7 seater ni? Tak tahu. Tak. Tu. Mana? Woi, baru sebut gaji kau dah beli kereta ni, Pak? Wah. Ini bukan CX-5 ke, Pak? Alah, lu janganlah kencing gua, Pak. Tementanglah kau pembatak Mazda. CX-9 tu, bang. Kecil je. Fuyo. X apa ni? X9. Bukan, bang. Saya nak cerita macam CX9. CX9. Ini nama dia CX9. Tapi abang tahu tak, untuk SUV premium 7-seater full size, sebenarnya player dia tak banyak daripada Asia. Dia banyak daripada Europe. Betul? Contohnya BMW X5. X5 7-seater. Kemudian Volvo XC90. XC90 7-seater. Kemudian ada Mercedes ML, Mercedes GLE, kemudian ada Land Rover Discovery. Semua 7-seater kan. Tapi tiba-tiba pada 2017-2018 Mazda keluarkan yang ni untuk bersaing dengan premium SUV 7-seater. Sebenarnya daripada Japan ada, bang, tapi leather frame lah, macam Toyota Fortuner macam tu kan. Lepas tu dia ada yang they call it 7-seater tapi sebenarnya tak 7-seater pun, kecil. Macam X-Ray, macam CR-V Overseas kan. Ni yang ni consider macam apa, SUV apa? Yang full size orang panggil ke? Full size SUV. Even dalam pasaran pun daripada Korea ada Hyundai Santa Fe, ada Kia Sorento pun 7-seater. Tapi kalau kita nak cakap dari segi complete package premium, memang this is one of the best yang ada dalam pasaran. Serius Ni apa orang panggil tu? Apa jodoh apa Kodo Design. Kodo Design. Alright, kita cerita kat bahagian depan ni dulu, bang. Okey, cerita. Kau aku tahu memang terror pak-pak ni. Bang, abang tahu tak apa falsafah Kodo Design Mazda ni? Of course lah, Pak. Aku tak faham lah benda ni, Pak. Design dia, bagi saya, dia ada satu bahasa design dia sendiri yang menyebabkan kereta dia memang tak sama langsung reka bentuk dengan pengeluar-pengeluar lain. Tapi dia ada satu masalah. Dia menyebabkan kereta-kereta dia kelihatan sama semuanya. Itulah pasal kadang-kadang ni confuse aku. Semua kan? Memang betul. Kita orang yang tak pakai Mazda memang dia akan rasa confuse sikit kan. Apa beza model CX-8 dengan CX-9, CX-5, CX-30, CX-3, CX-4 apa lagi? Banyaklah, banyak model CX ni kan. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian depan ni, yang first kali abang pasang apa ni? Ni. Dia punya grill ni, muka depan ni, grill besar dia, memang besar gila. Lepas tu lampu dia sepet. Itulah tu. Okey, biasanya kalau dalam design kereta kan, bila lampu kecil, grill besar, dia akan jadi kelakar, jadi nampak tak kemas. Tetapi untuk design kereta ni, dia berjaya combinekan satu bentuk yang memang bila kita tengok daripada depan, macam kena kereta ni kan. Dia macam nampak sempurna. Designer dia ni brilliant lah, brilliant, bang. Okey, grill dia besar kan. Cuba abang cari dia punya fog lamp. Dia ada fog lamp. Saya tak tipu, memang dia ada fog lamp. Cuba cari fog lamp dia. Ni dia punya main light. Ni DRL. Ni bang. Mana? Tu, celah tu. Besar bang dia. Nampak? Kecil kan? Okey, tapi bayangkan cara dia positionkan fog lamp tu, bang. Dia letak dekat sini, lepas tu dia buat satu garis. Garis kerum kat bawah ni menandakan penghujungnya bumper kereta ni. Dia tak ada lid, tak ada apa. Tapi kalau kita tengok daripada depan, ya ampun, cantik betul design depan dia ni. Excellent. Ha. Damn.
Bang, Pak. abang tahu tak bahagian mana yang menyebabkan saya rasa kereta ni masih menjadi wishlist saya nombor 1? Susah nak pedik kau ni, Pak. Mana satu, Pak? Cuba kau cerita. Bahagian tepi, bang. Tepi? Saya suka betul tengok profiling dia dekat bahagian sisi ni. Banyak-banyak bentuk bahagian tepi. Bahagian tepi. Abang tahu tak kereta ni berapa ukuran dia daripada tepi? Ini agak-agak lebih kurang dalam 4 meter lebih sikit. 5 meter. 5 meter. Dan itu menyebabkan CX-9 ni tak boleh dijual di Japan. Sebab dia dah melebihi saiz yang ditetapkan oleh, adalah dia punya classification ni kan. Dia terlebih panjang. So that's why dia buat yang pendek sikit, jadilah CX-8. CX-8 dijual di Japan. Walaupun dia made in Japan, tapi dia tak jual di Japan. Dekat Japan dia jual CX-8. Okey, kalau abang tengok dia punya panjang tu 5 meter. Tahu tak dia punya yang ni? Yang ni, bahagian ni saja. Bahagian hood depan ni Sampai muncung tu. memang betul-betul seksi lah kalau kita tengok daripada tepi. Lepas tu proportion badan dia. Go. Kalau kita tengok kan, dia punya garis, di shoulder line dia ni memang dia belekuk sampai kat sini dia macam straight. Dia tak ada macam terkeluar lagi untuk dapatkan 7 seater tu. Dia nampak straight je, tapi sebenarnya dia menghasilkan ruang dalaman yang selesa untuk third row passenger. Dalam. Lepas tu, abang teka rim dia berapa inci? Jangan tengok. Ni 19 bah, super macam yang CX-9 CX-8 tu. Salah. Weh, Nampak macam sama rim je. CX-8 kan? Salah. Ini 20 inci bang. Iyalah 255, 50, 20. 20 inci. Sebabnya badan dia besar, panjang, dan kalau dia letak rim kecil, memang kelakar lah jawabnya. Betul lah. Okay, jom kita tengok belakang dia, Pak. Just nice lah dia punya blend dia tu. Pak, Yes. kau kan pembatak Mazda kan? Setuju? Macam mana aku nak bezakan model apa CX dia berapa banyak CX dah? Kan dengan yang model ni. Nampak sama ya bang Sama je semua. Dia first yang bila kita follow belakang kereta ni, abang tahu apa? Apa dia? Kereta ni lebar bang. Abang tengok. Lebar? Dia punya lebar dia memang betul-betul panjang lah. Okey. Yalah. Kemudian kalau kita beza dengan CX-5 lah contohnya kan. CX-5 lampu dia macam ni, tapi dia tak ada yang ni, chrome tengah ni. Sebenarnya lampu ni dibuat separuh dan ni yang dipanggil pedang samurai ni, dia masuk dekat bahagian tengah lampu. Ini beza yang paling ketara lah. Dan bentuk curve lampu ni sendiri pun lain. Dia tak macam seketul, dia ada curve lagi. Dia bagi-bagikan bulat, bahagian lurus semua kan. Okey, lepas tu dia ada logo CX-9 lah. Okey lah, kalau kita tak perasan yang tu, kita nak bezakan dia. Okey, kemudian yang ini. Kereta ni dia ada GVC, G Vectoring Control. Yang itu kita cerita kejap lagi lah. Okey. Padahal bawa sedap. Lepas tu abang nak tengok tak bahagian boot dia? Of course lah. 7 seater besar kan, kita nak tengok keluasan dia macam mana, selesa tak selesa orang third row nak duduk. Kan? Wah. Boleh tahan saya, Pak. Untuk saiz kargo dia ni, dia ada 230 liter. Is quite besar. Sebenarnya almost sama besar dengan boot Mazda 2 bang. Serius? Cukup besar lah ni. Okey. Tapi kat sini, kat bawah dia, dia ada spare tyre yang bukan full size lah. Okey. Tetapi, ni nampak apa dia? Ini dia punya subwoofer bang. Subwoofer dekat tayar? Dia duduk dekat sini. Okey. Bose. Okey. Bose ni, dia punya sound system, dia 12 speaker termasuk satu subwoofer. Sebab tu saya kata dia premium SUV. Okey, katakan ruang ni tak cukup lah nak bawa barang. Biasalah abang biasa bawa balik, bawa badak sumbu apa semua kan. Kebau. So, kita tarik ni, dia turun RS, tarik lagi sekali, dia boleh turun habis. Tarik sekali lagi, tak tarik ke bawah, okey, tolak. So yang ini kita dapat lebih kurang 810 liter dia punya cargo space. Memang besar lah, cukup besar. Kalau ini tak cukup lagi, memang kau kena pakai lori lah. Pak, Yes. apa yang bestnya kat belakang ni, Pak? Okey, ini second row dia boleh duduk 3 orang. Tiga tak orang, ada masalah. okey. Memang lebar, kita tahu dia memang selesa. Cuma saya nak cerita beberapa features lah. Okey, kat belakang ni dia memang ada individual aircon, kita boleh control dia punya blower dengan dia punya suhu. Okey. Lepas tu dia Standard. punya seat ni ada 2 poket ni bang. Satu, Okey. 2 dan dua-dua. Dia ada dua-dua. Okey. Kemudian ada satu masalah kecil bagi saya lah. Apa dia? Dia punya USB. Aku tengok tak ada tu. Dia duduk dekat sini bang. Dia duduk dalam ni. Jadi kena buka armrest Sembunyi. ni.
Buka sini, dia duduk kat sini. Ni. Bagi saya ini tak convenience lah. Especially lah kalau kita naik 3 orang macam mana? Betul-betul nak kena tutup buka. Boleh lah masuk kabel kat situ, selit-selit wire, keluarkan celah-celah ni, tapi kurang convenience lah bagi saya. Lebih baik, apa salahnya dia letak kat depan tu kan? Kan, lu tutup kat sini, yang ni aku setuju. Sepatutnya letak kat sini, wire macam ni. Lagi senang, lebih convenient kan? Okey bang, Okay. saya nak tunjuk dia punya seat. Sebab kebanyakan orang dia memang concern bab ruang lah. Bila dah 7 seater ni mesti orang macam skeptik, kata mungkin sempit lah apa kan. Okey, second row ni kalau kita duduk dalam keadaan normal, ni normal seat, maknanya kedudukan kursi ni sama. Saya dengan Abang Beras sama, 178 cm. So saya dah set kursi depan. Inilah kedudukan kita orang dekat belakang dengan maksimum lah ni. Ni dah tolak habis. Jadi kita boleh nampak ruang lutut kita memang banyak. Okey, boleh tengok. Ruang banyak. Lepas tu nak berlunjur kaki pun memang banyak. Kepala pun banyak. In fact, kalau abang nak tahu bang, seat belah saya ni dengan belah abang tu, dia boleh turun lagi sebenarnya. Recline lagi? Recline. Betul lah. Dia boleh turun, dia boleh menyandar, lebih selesa. Tapi pada kedudukan macam ni, orang kat belakang diseksa lah sikit bang. Kalau ada third row tak boleh lah, bertolak ansur lah sikit. Kena bertolak ansur. Maksud bertolak ansur tu macam mana? Kita adjust seat depan ni. Seat yang contohnya saya ke depan sikit, abang tak adjust. Okey, ini kedudukan saya yang masih selesa. Yang masih selesa. Saya tak ada masalah duduk macam ni. Headroom ada, dia punya knee room ada, headroom pun ada lagi. Okey. Macam ni kedudukan saya, abang cuba duduk dekat third row belakang, dekat bahagian seat yang belah saya ni. Okey, cuba boleh. abang demo dekat bangsa mekanika. Boleh. Sat, saya pergi tunggu jap. Okey. Alright, so inilah kedudukan yang macam saya cakap tadi. Seat depan saya punya saiz, seat belakang saya punya saiz dengan compromise untuk bahagian belakang lah. So itu adalah kedudukan Abang Beras kat belakang. Bang, macam mana? Okey. Nice Fafa. Selesa kan? Tu saya cakap dia full size 7 seater. Memang belakang tak ada masalah langsung lah. Bagi saya, kalau kita nak jalan jauh pun tak ada masalah langsung. Cuma ada sikit lah, kepala tu tak cukup ruang bagi saya lah. Tapi kalau sebab kita kategori 178 ni agak tinggi lah untuk kategori limited lah, dia lebih kurang dalam kan? 1 inci lebih 2 inci lah dari kepala. Kalau untuk orang yang bawah ketinggian tu saya rasa memang selesa dan tak ada masalah. Cuma satu je bang, belakang dia tak ada aircon. Dia Lebang. Tak ada. Itu satu yang kurang sikit lah kan. Kalau ada dia ada aircon. So dia harap supply daripada yang middle yang pada tengah. Daripada tengah lah. Tapi sepanjang yang kita naik ni tak adalah problem belakang. Budak-budak pun tak adalah. Yalah, kan, okey, aircon kuat boleh sampai kan? Belakang sejuk. Itu je lah, kalau dia ada aircon belakang, perfect. Wow. Nice sial. Abang tahu berapa harga kereta ni? Berapa? Okey, dia ada 2 spek. Yang ini 2 wheel drive harga dia 280 lebih. Yang lagi satu 4 wheel drive harga dia dalam 300,000. Itulah harga. Bila kita bayar duit banyak tu, kat mana duit banyak tu pergi bang? Nampak gayanya? Kat bahagian ni. Ni dekat semua ni. Bila first time saya tengok kereta ni di display dulu, saya tengok bahagian dalam dia. Ya ampun, standard kereta Jepun hari ni dah macam ni. Dah jadi macam luxury model. Okay? Betul. Kalau abang, saya pun kadang-kadang macam confused. Sebenarnya yang buat interior dia ni engineer kereta ke engineer perabot? Atau dia orang yang buat ni macam craftsman yang buat macam piano, biola kan. Betul, tengok dia punya refine, dia punya kualiti pemilihan finishing, bahan. dia punya finish. Itu memang saya impress dan memang saya sangat kagum Mazda boleh sampai ke tahap ini. Dia boleh sampai kan. Kalau kita tengok kan, dia punya finishing every single tempat dekat sini memang dia buat ada dia punya soul of touch tu kan. Walaupun benda ni contohnya kecil, nak letak Swiss power window je bang, tapi dia punya effort untuk buat dia punya trimming tu dia memang trimming, dia punya frame dia tu. Ni nama memang dia macam orang memasak dengan penuh kasih sayang. Betul. Saya setuju bang. Inilah dia. Lagi satu bang, kalau masuk dalam SUV premium, saya paling tak suka abang tahu apa? Dia. Yang jenis banyak-banyak color. Kalau abang pasang macam Range Rover yang SVR apa semua, dalam seat color merah lah, meriah. Saya tak suka. Saya suka jenis monotonous, satu color. Tapi sebenarnya kereta ni dia 2 color bang. Dia ada kecoklatan sikit ni kan. Dekat atas ni dia macam mahogani sikit lah, macam merah-merah gelap sikit. Mahogani. Tapi kita tak nampak. Dia lebih kepada hitam dan seat dia semua ni memang pakai Napa leather sama lah dengan steering apa semua. Finishing dia memang kalau ada orang masih komplain finishing kereta macam ni, memang orang tu betul-betul super OCD abang. Betul super cerewet lah. Bagi saya memang this is one of the best interior yang kereta Jepun pernah ada lah. Kecuali macam Lexus apa semua lah. Itu kategori lain. Kan kategori kereta yang macam ni kan. Lepas tu dari segi
function, dari segi features. Okay. Feature apa dia, Pak? Kalau kita tengok dia punya aircon ni fully auto. Lepas tu dia ada heater, ada heat seat. Kiri Oh, dia kanan. dia pemanas seat Pemanas seat punggung ni. Kiri dengan kanan. Okey. Mungkin sebab ini dia CBU kan, daripada Japan. Kalau mungkin. dia nak keluarkan function tu jadi macam tak doable lah kan. Betul. Okay. Lepas tu dia punya skrin ni kalau tak silap saya 8 ke 9 inci. Dia sama, dia macam Mazda lain, dia pakai MZB Connect. MZB Connect. Kita control dekat dial ni abang sini kan. Kalau first time saya rasa memang agak confused, tapi selepas saya bawa kereta ni 2-3 hari, saya rasa macam sempoi gila kot benda ni kan. Macam biasa pakai. Sebab lagi satu kalau abang perasan, dia letakkan setiap function tu pada setiap tempat. Okey, contohnya kan. Function untuk semua dia letak, dia kumpul dekat sini satu. Okey. Dia tak ada macam setengah kereta lain dekat sini berterabur. tepi berterabur, tak ada. Dia letak dekat sini satu, aircon satu kelompok, steering satu kelompok. Sebab tu kereta ni nampak neat and clean. Dia nampak simple tapi dia kemas. Semua ada. Dia nampak kemas kan. Macam tu, mana kalau kita tengok meter, abang pun tahu saya suka jenis yang yalah. yang fancy gitu kan. Tapi betul. kalau dulu saya pernah sembang dengan engineer, dia orang cakap some of the sebab dia orang tak pakai yang fully digital apa semua, kadang-kadang dia confusing. Okey. Itu yang dia orang cakap. Tapi honestly saya rasa kalau full digital lagi cun lah. Tapi saya tak ada masalah pun. Kalau bos naik gaji saya beli je kereta ni. Betul. Dia lagi satu, old school. iActive Sense. iActive Sense apa benda lah tu? iActive Sense ni dia punya safety lah. Dia ada smart city brake semualah. Auto emergency brake. Lepas tu dia ada apa? Yang depan ni apa dia panggil? Head up display. Head up display. Lepas tu ini antara kereta yang dalam segmen dia yang ada lampu dia panggil adaptive LED or something. Dia ada LED depan. Contohnya kita bagi lampu tinggi. Okey. Bila kita bagi lampu tinggi, kereta tak ada. Okey. Dia stay lah. Dia stay lah, kereta tak ada. Tapi contohnya bila ada kereta park, dia terus turun. Okey. Tapi bila contohnya kereta tu dia makan belah sana je. Dia turun sebelah je bang. Dia turun sebelah je. Yang ni bagi lampu tinggi, yang ni bagi lampu rendah. Tapi cara dia turun tu best. Dia turun slow-slow macam tu. Dia masa tak ada lah. Dia tu steady, easy, nice and easy. Jadi kita tak perlu nak bawa malam-malam nak tekan. Betul. Tekan, turun kan. Dia tak ada macam tu lah. Smart. Dia namanya bijak. Lagi satu pengalaman saya drive je lah. Saya rasa kereta ni memang kalau untuk kategori kereta Jepun, saya rasa ini kereta senyap yang paling saya pernah bawa lah. Serius lah? Kalau saya baca balik, saya study balik, dia punya floor ni, dia punya lantai ni, dia punya sound deadening material tu dia letakkan dekat 20 kilo bang. Untuk matikan bunyi daripada masuk dalam kereta ni. Tu kalau siapa yang beli kereta ni, saya rasa memang cuma dia tak pasang yang apa orang panggil tu noise cancelling, tak ada lah. Tak ada. Dia orang tak pakai perlu pasif. Lah. Dia orang memang pakai pasif semua. Okey. Enjin tak mau tanya? Ni berapa cc ni Pak? Berapa besar enjin ni? Enjin ni 2.5 liter Sky Active G turbo. Yang ni petrol. Petrol tapi ada turbo 2.5. 2.5 turbo, dia 228 horsepower, 420 Newton meter. Very torquey man. Memang torquey, tapi kereta ni berat. Agak-agak almost 2 tan ni. Serius? That's why dia perlukan enjin yang besar macam ni. Enjin dia tidaklah kata macam kita tekan dia melompat. Tak. Dia easy. Just smooth. Sebab dia pakai gearbox yang saya rasa gearbox Sky Active G 6 speed ni dia dah memang yang paling last dia buat. Dah memang dia punya gear change dia apa tu memang smooth gila lah. Tak rasa lah. Memang tak rasa. Changing gear tu tak ada rasa. Kalau compare dengan Mazda 2 saya dulu yang 2015 dulu. Melompat. Dia kita rasa jerk gear tu. Yang ni langsung tak rasa dah. Teknologi bang dia berkembang kan. Ni kereta apa nama? Car of the Year. Tahun dia bila? 2017 dia finalist World Car of the Year 2017. Lepas tu dia finalist World Design Car of the Year 2017. Dalam 17 tu dia dapat 2 finalist. Finalist bang. Nak masuk finalist pun daripada beribu kereta. Bukan senang. Power. Handal kodo design ni. Betul bang. Ini betul bang. Kalau lah saya bos naik gaji 10,000 bang, confirm dah saya beli kereta ni. Kita buat surat kat bos. Aku pun nak lah Pak. Boleh jadi. Nice. So kita dah boleh launching ke belum ni? Nak launching dah ke? Launching. Okey. Jom kita launching lagi nak hujan ni. Okey, jangan lupa like, share, subscribe, komen sikit kat video tu, okey? Kalau ada iklan lalu, biarkan je. Sekejap je, tak lama. Sabar. Untuk kita orang nak beli Mazda ke. Jangan lupa tekan lonceng for our next video. Please lah. Bye.